Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastanjiduhu wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وتذكروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dia bermaksud, wahai orang mukmin, tak kira bangsa apa, di benua mana, negeri mana, dengar aku nak beritahu pada kamu, iaitu kau ittaqullah, kamu kena gerung pada aku sebagai Allah. Satu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang kedua, kamu kena perhati hari-hari, tiap-tiap saat, benda apa yang telah kamu kirim untuk hidup kamu di hari besok. Besok bukan makna hari Sabtu, besok makna kiamat. Wattaqullah, sekali lagi Allah sebut takwa pada Allah. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Kerana aku tahu, aku sebagai Allah tahu sangat perangai kamu, tidak taduk kamu. Yang ketiga, wala takunu kalladzina nasullahu wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Yang ketiga, aku nak beritahu pada kamu, hai manusia mukmin, mu jangan tiru orang yang lupa kepada Allah. Kalau kamu tiru orang lupa kepada Allah, maka aku melupakan kamu, diri kamu sendiri. Dan ketika itu menjadi orang fasik. Surah Allah Al-Azim. Dan jemaah yang hormati sekalian, hari ini hari Jumaat. Jemaah mana pun, dia perkataan jemaah satu Ahad ni berlaku sejak daripada zaman Nabi kita jadi Nabi lagi. Beribu-ribu tahun dulu, puluh ribu tahun dulu, Arab telah menamakan hari-hari dengan nama jemaah satu Ahad Isnin sampai akhir. Dan Islam terima penamaan ini. Tidak semua Islam ni ubah, buat itu ini, tidak. Apa yang tak bercanggah dengan Islam dia terima. Termasuklah nama hari, nama bulan dan sebagainya. Jadi hari ini hari kita, manusia berhimpun. Sejak zaman jahiliah hari itu pun sampai sekarang, sampai kiamat insya-Allah, di Kelantan ni khasnya manusia akan berhimpun. Berhimpun di market ke, berhimpun di padang stadium ke, berhimpun di pantai ke, tak apa. Tapi syarat, jangan tinggal berhimpun jemaat. Nak berhimpun di market pagi tadi, tak ada apa. Nak berhimpun di ladang, di laut, mana, tak apa. Tapi hal tentunya aku kena berhimpun rumah aku sendiri hari ini. Itu masjid. Masjid, nak buat nama masjid ke, nak buat nama surau ke, nak buat nama balisah ke, bubuh gila. Tapi yang pentingnya, nama sebenar ialah masjid. Masjid Baitullah, rumah Allah. Bukan rumah Tok Iman, bukan rumah majlis agama, bukan rumah kerajaan, tapi rumah Allah. Yang buat rumah ni ialah manusia. Tidak mesti kumpulan tertentu, tidak. Tiap-tiap orang yang ada mempunyai kemampuan untuk buat rumah Allah, sama ada kita nak buat masjid ke, nak buat nama balisah ke, maka kita dengan tujuan bukan tujuan nak suruh Tuhan duduk sini. Kalau kita buat rumah, kita duduk situ. Kita ada rumah untuk kita duduk. Kita ada rumah untuk kita panggil simpan muka baik, kita panggil kandang. Kita ada rumah yang kita panggil nak simpan barang-barang kita panggil stor. Tapi untuk nak berhimpun rumah Allah, berhimpun hamba Allah, supaya kita dekat dengar sepatah dua nasihat, ini adalah kewajipan kita bersama. Orang pertama buat rumah Allah atas dunia ni ialah Nabi Ibrahim. Nabi, bertaraf Nabi, bukan bertaraf engineer, bukan bertaraf ilmuwan, bukan bertaraf doktor, bertaraf Nabi.
Nabi ialah orang yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi jaga tengah di antara dia dengan makhluk di muka dunia. Sama ada kita duduk di Kelantan ke, sama ada kita duduk di negeri China ke, sama ada kita di mana pun, kita mesti ingat menjadi kewajipan kita ialah buat tepat hamba Allah berhimpun bagi membolehkan hamba Allah dia dengar nasihat. Para hadirin sekalian, bila kita berhimpun, bila manusia berhimpun, manusia mana sekalipun, dia mesti bercakap. Anak bertemu dengan mak, bercakap. Adik-beradik bertemu dengan adik-beradik, dia bercakap. Guru berhimpun dengan bertemu dengan anak murid, dia bercakap. Kerajaan bertemu dengan rakyat, dia bercakap. Oleh kerana manusia bila berhimpun tu bercakap, maka Allah guna peluang bercakap ni untuk nasihat. La khaira fina kathiran min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tak ada sebarang kebaikan dalam pertemuan kamu ya manusia kecuali apa? La khaira fi kathirin min najwahum. Tak ada kebaikan dalam perbualan sama sendiri kecuali perbualan yang membuat nyuruh kita bersedekah atau buat ma'ruf atau buat islah bainan nas atau baik sama manusia. Di hari Jumaat kita berhimpun. Bila berhimpun tentu ada bercakap. Maka di antara orang yang mesti bercakap ialah kita panggil khatib. Ubah nama khatib ke, tok khatib ke, katakanlah. Yang pentingnya Allah Ta'ala minta bila manusia berhimpun hari Jumaat, kamu mesti khutbah. Khutbah, ceramah, kuliah, kursus, pergilah. Dan khutbah hari Jumaat ni mesti mengandungi 5 perkara. Pergilah negeri mana sekalipun, di mana ada orang Islam ada, maka di sana ada khatib, sebut 5 perkara. Pertama sekali puji Allah. Alhamdulillah ke, nahmaduhu wa nasta'inuhu ke, hamdan, katakanlah apa pun yang melahirkan bahawa kita puji Allah. Kita sebagai khatib minta masyarakat semua, lelaki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, supaya gerung pada Allah. Ittaqullah, supaya puji Allah. Kerana kalau tidak kerana Allah wujudkan kita, kita tak ada. Tak ada manusia boleh buat manusia. Tak ada ibu bapa boleh buat anak. Tak ada raja boleh buat rakyat. Tak ada orang kaya boleh buat koli. Tak ada. Manusia dibuat oleh Allah. Hasil daripada Allah buat manusia, maka timbulnya Adam AS. Orang yang pertama atas dunia ni, manusia pertama atas muka dunia ni, Adam AS. Pak bagi orang Melayu, nenek bagi orang Melayu, nenek bagi orang Arab, nenek bagi orang Cina, nenek bagi orang Inggeris, nenek bagi segala manusia di muka dunia ni, nenek pertama ialah Adam AS. Ibunya Hawa. Dengan cara ini maka manusia bertemu manusia lain, dia terasa dia adik-beradik. Manusia Melayu bertemu dengan Cina, dia berasa Cina adik-beradik dia. Sepupu, 20, 100 sepupu, katakanlah. Yang pentingnya, mu orang Cina, aku orang Melayu. Mu orang Arab, aku orang Melayu. Mu orang India, mu orang Afrika, adik-beradik. Kenapa? Nenek kita serupa. Nenek mu putus Adam, nenek aku putus Adam. Kalau tak percaya, cuba rayak kat aku, nenek mu nama apa? Islam mengajar pada kita bahawa orang pertama turun muka bumi ini ialah Adam. Artinya bumi dibuat lebih dulu, lebih awal lagi. Belum pada tu Adam ada, bumi dah siap dah. Bila siap bumi, artinya siap langit. Mana boleh manusia hidup atas muka bumi kau tak ada cahaya matahari, kau tak ada udara, kau tak ada oksigen, tak ada apa, tak boleh. Besarnya pandangan Allah pada manusia hingga siapa? Belum pada tu Adam yang ada, dia buat bumi dulu. Berapa belanja Allah? Kalau Allah belanja, nak kata banyak mana belanja dia? Buat bumi, buat langit. Daripada langit keluarnya cahaya matahari, cahaya bulan, oksigen, udara, hujan, baru macam-macam perkara yang dapat dimengerti oleh ahli sains. Oleh yang demikian, kena ingat budi Allah. Itu makna alhamdulillah. Yang kedua, Allah buat manusia supaya manusia jaga agama dia. La liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tak ada benda yang aku nak minta padamu hai manusia. Tak ada mu ni Cina ke, sama ada mu ni Inggeris ke, sama ada mu Afrika ke. Aku nak minta saya supaya menjadi hamba aku. Ya'budullah mukhlishin lahuddin, ikhlas. Kalau buat-buat aku tak mahu. Kau tiru-tiru aku tak mahu. Mu ni jadi hamba aku. Bagaimana manusia nak berhamba dengan Allah kalau tidak? Nak rakot, nak rabah tak boleh. Kita nak jadi kuali JKR, tak boleh agak seorang, kena pergi jumpa ketua dia, kena bawa sijil, kena datang ke pejabat, kena itu, kena ini. Itu kita dengan orang nak jadi kuali JKR ke, nak jadi pembantu rumah orang ke, jadi siapa pun tak boleh. Kita nak rabah seorang tak boleh, kena pergi jumpa ketua rumah. Hamba nak jadi pembantu cik, boleh, boleh. Berapa dia benda kena buat, masuk puyuk ke, belah kayu api ke, itu ini.
Kita dengan Allah, kita nak abang mana? Nak tanya Allah tak boleh. Tanya Nabi dia. Maka Allah lantik seorang Nabi di muka dunia. Nabi, bukan seorang, lantik Nabi. Lantik Nabi di muka dunia. Nabi ni dah tolong wayak pada kita. Dan Nabi akhir zaman ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah utus oleh Allah menjadi orang tengah antara dia dengan kita semua sekali. Wajib atas kita taat pada Nabi, dan oleh kerana Nabi terima wahyu dari langit. Ini perkara pertama. Jadi satu daripada perkara yang Nabi ajar ialah taat pada aku. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi idznillah. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi idznillah. Tak ada sebarang rasul diutus kecuali dia minta manusia semua taat pada Allah. Bila taat pada Allah ni ada orang taat sungguh. Orang ni panggil mukmin. Ada orang taat pura-pura. Ini disebut munafik. Ada taat langsung. Kalau ada degil ke, tak sapa ke telinga dia ke dakwah Nabi, maka disebut kafir. Jadi kita duduk atas masjid ni, kita kena ingat dalam Quran tak ada ya apa namanya. Hanya ada ya ayyuhallazina amanu. Dalam Quran hanya sebut ya ayyuhallazina amanu. Tak ada ya ayyuhallazina nafaqu, tak ada. Kerana orang munafik dia tidak kelayakan bercakap mulut, berhubung mulut dengan Allah Taala. Ya Allah Taala layak bercakap dengan orang ialah orang mukmin. Tak disebut ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya orang mukmin. Kita duduk dalam masjid ni, kita yakin kita ni mukmin ke tidak? Kalau mukmin, arti kita ada kelayakan untuk bersama mulut dengan Allah Taala. Benda dia sebutnya ialah ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pertama sekali ittaqullah, muka dagu pada aku. Dalam khutbah tadi pun saya sebut ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muka dagu pada aku. Yang keduanya, muka dah perhati benda apa yang mu telah buat untuk nak makan esok. Kita sekarang ni bangun pagi celak mata pergi kedai, pergi pejabat, pergi ke laut, naik bukit, pergi ke ladang, pergi twin. Tujuan nak cari makan ya. Pergi pejabat pun nak duit, dan berduit beli beras. Nak duit, boleh duit beli beras, beli gula, beli itu, beli ni, bayar biar api, biar apa. Akhirat kelak tak berkandung pada duit. Duit tak laku di akhirat kelak. Duit tak laku, cek tak laku, mah jokong tak laku. Lakunya ialah pahala. Pahala ni nama bagi duit. Singapura ada duit cara dia, namanya dolar. Malaysia ada duit cara dia, kita panggil RM. Malaysia ada duit cara dia, kita panggil bat. Saudi ada duit cara dia, kita panggil rial Saudi. Akhirat kalau ada duit cara dia, namanya pahala. Kita ada duit di Malaysia, kita senang. Nak buat apa, nak mati, nak hidup, nak sekolah, nak hospital, nak kahwin, nak bercerai, semua sekali bukan nak pada duit. Akhirat kalau duit tak ada guna. Dia guna hanya pahala. Jadi soalnya, sebanyak manakah pahala yang telah siap untuk hidup esok? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tiap-tiap seorang yang kena perhati benda apa yang dia telah kirim untuk hidup esok. Hamba baik, tuan-tuan semua baik, laki puan, kecil besar tua muda, kena perhati benda apa yang kita telah kirim untuk hidup esok. Nak makan di akhirat kelak, nak minum, nak makan, nak buang, semua bukan daripada pahala. Pahala ni boleh kita buat apa saja pun serupa dengan hak Nabi Nuh. Bangun pagi celak mata, pergi masjid. Kita niat, ya Allah, aku nak pergi masjid. Kita boleh pada selalu. Ada melihat kat kiri kanan kita tulis. Niat kita pun dia tulis. Kalau kita bangun pagi celak mata, cakung. Lalu orang nak pergi masjid. Mari Ahmad, naik motor aku. Kita berikan orang jemput je, tak boleh pahala. Kenapa? Kita berikan orang jemput tidak kerana niat dalam hati kita, tak boleh pahala. Bila tak boleh pahala, akhirat kelak tak ada duit. Bangun kubur, di akhirat kelak tak ada duit. Duit cara nak makanlah kubur, tak ada. Kenapa? Tak ada pahala. Ini benda gini kita kena reti. Baik kita ni Tok Alim ke, cikgu ke, DO ke, orang kampung ke, siapa saja kena reti bahawa tiap-tiap orang mesti mati. Dia lepas pada mati, dia mesti kena balas. Nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sebarang orang nafs, sebarang orang yang menyawa mesti mati. Doktor mati, Tok Bomo mati, Tok Bagah mati. Tak ada orang yang tak mati. Satu. Yang keduanya, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Lepas pada mati itu bukan reti, tidak mati reput kita dah.
Mau hidup cara dalam kubur. Dalam perut mak kita, kita hidup. Cara dalam perut mak kita. Kalau masuk balik dalam perut mak kita, mati kita. Tapi kita boleh hidup 9 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Hidup segar. Hidup cara dalam perut mak. Mari atas dunia, hidup cara dunia. Nak hidup cara atas dalam perut mak kita boleh dah. Kita kena buat kerja tu. Masuk dalam kubur, hidup juga. Hidup cara dalam kubur. Bila hidup dalam kubur, nak makan cara dalam kubur, nak minum cara dalam kubur. Nak buat lagu mana kau tak ada pahala. Itu barulah kubur, tak kira daripada mahsyar lagi. Ada setempat lagi dia panggil mahsyar. Tempat peripung. Hasyara yahsyuru, mahsyar maknanya peripung. Akhirat kelak dia nak jadi, bila dia jadi pada kiamat, terpecah habis segala bukit, buka, segala gunung gana, segala sungai, segala laut, semua dikambuh, bukit, buka, gunung gana, buat dataran. Dia sebut mahsyar, tempat peripung lagi. Situ adalah untuk dibalas. Depan kita ada syurga dan neraka. Syurga kerana kita ada pahala. Neraka kerana tak ada pahala. Tak kira kita ni tok guru ke. Kalau tok guru tak ada pahala, dia belajar tinggi tapi tak tahu ilmu dia, dia tahu nafsu dia, tak ada pahala dia. Benda-benda begini kita kena perhati masa kita duduk di masjid. Sebab tu dalam masjid ni, jemaah tak boleh semayang rata, tak boleh. Nak semayang di market ke, semayang jemaah, tak boleh. Nak semayang pada bola ke, tak boleh. Kerana banyak gangguan. Benda ilmu ni, ilmu disumbat masuk dalam kalbu, tak sumbat dalam telinga dia. Kita bercakap masuk dalam telinga. Apa masuk telinga tu masuk ke dalam kalbu kita. Tak boleh masuk kecuali suasana tu kondusif, tenang boleh. Jadi masjid diminta tiap-tiap orang hadir, tiap-tiap hari jemaat supaya dia dengar khutbah. Dia khutbah tu boleh menyerap masuk dalam kalbu dia. Jadi pada masuk dalam kalbu itulah kaki kita tergerak berjalan mengikut kehendak kalbu. Telinga kita mendengar mengikut kehendak kalbu. Tangan kita jamah berapa mengikut kehendak kalbu dan sebagainya. Ini perhati semua memerlukan kita puji selawat Nabi Muhammad SAW. Perhatian sekalian, itulah 2-3 perkara yang perlu saya buat hari ini. Mudah-mudahan tersedar bahawa depan kita ni ada mati. Biar kira doktor pun mati. Lepas pada mati, kita hidup cara mati. Lepas pada mati, kita dibawa, dihidup balik kepada mahsyar, hidup cara mahsyar. Dan lepas pada mahsyar tu, depan kita neraka sun, syurga sun. Syurga tak habis-habis, khalidina fiha abadan, neraka pun tak habis-habis. Boleh demikian kalau kita cari duit atas dunia untuk hidup sekejap, lebih lagi cari pahala untuk hidup selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa tazakkaru qawlahu ta'ala wa law annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dia barang masuk kalau manusia dengar nasihat yang aku beri, itu menjadi kebaikan bagi mereka sendiri dan lebih kuat untuk mempertahankan diri daripada godaan nafsu dan godaan syaitan. Sudah jemaah rahmati sekalian, hari ini 17 Dzulhijjah. Arti kita sedang dan menuju pada hujat-hujat kita di Mekah, sedang menuju pada negeri masing-masing. Muslim Cina daripada Beijing, dia sedang bergerak pada Beijing. Muslim Kelantan yang sedang berada di Mekah, dia sedang kembali. Dalam masa kita menyambut raya, terutama ada raya haji atau raya puasa, kita ingat balik benda kita kata hari raya, termasuklah la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa zaman ahzab wahdah. Disebut oleh semua orang Islam seluruh dunia. Pergilah ke Mekah, ke Madinah, ke Beijing, ke Kota Baru, ke mana saja orang Islam, dari raya banyak-banyak sebutan ialah sebutan tadi, termasuk wa 'azza jundah wa zaman ahzab wahdah. Allah dia memperkukuhkan bala tenteranya, dan Allah juga menghancurkan tentera Ahzab seorang diri dia. Benda begini kita kena ingat. Benda ni berlaku tengah 1000 tahun hari itu. Ahzab nama bagi sini peperangan.
Biar Nabi kita hadapi waktu Nabi kita di Medina. Nabi orang Mekah, tok nenek dia orang Mekah, anak cucu dia di Mekah. Tapi oleh kerana gangguan yang dibuat oleh orang Mekah, termasuk pak saudara dia sendiri, keluarga dia sendiri, pak dia bergantung, pak saudara dia, mak saudara dia, pupu dia, marah Nabi kita duduk di Mekah kerana beroyak benda yang tak kena dengan angin dia. Angin orang Mekah yang lagu lain, Nabi Muhammad royak lagu lain. Marah. Yang menyebabkan Nabi terpaksa tinggal rumah, tinggal anak bini, tinggal rumah tangga, tinggal kampung ramai. Pergi ke Madinah dengan tak ada arah pas, boleh balik ke tak? Bahkan tengah jalan itu boleh hidup ke tak? Ada pokok, ada penyambut. Benda ni kena ada kepala kita supaya kita ingat balik pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana duit. Dia boleh apa duit Nabi Muhammad? Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah boleh apa duit? Nyawa dia pun terpaksa dia upah orang. Abdullah bin Uraiqid bawa dia jalan kampung kita panggil. Tak pergi ke Lubuk Raya. Dia memang takut ada pokok, ada penyambut jalan. Upah orang. Orang pula orang kafir, orang musyrik. Abdullah bin Uraiqid, nama Abdullah tapi dia musyrik. Bawa masuk ke Madinah, jalan kampung. Seksanya Nabi. Hanya pergi ngatuk tua dia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini benar-benar begini disebut dalam masa raya. Dan dalam masa raya juga, khususnya raya haji baru ni, kita ingat balik cerita Nabi Ibrahim. Orang yang pertama buat pengorbanan ialah Nabi Ibrahim AS. Nabi dah tua, tak ada anak, dekat tua baru boleh anak, tengah suka main dengan anak, tengah berhibur dengan anak, dakak anak apa semua. Tahu-tahu mimpi, Allah bermimpi ke Nabi Ibrahim supaya sembelih anak. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Ibrahim, Nabi, Allah sendiri sebut Nabi Ibrahim ni ialah wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi zalimin. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah dalam Quran bagi orang dulu perpuasaan. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Dia Muhammad tu beritahu pada orang sedunia, aku coba Ibrahim, aku periksa Nabi Ibrahim bi kalimatin, beberapa patah, beberapa perkara. Fa atammahunna, semua aku duga Ibrahim dia buat berlaku dengan sepenuh balik. Termasuklah suruh sembelih anak. Allah, sembelih ayam kita puasa gerung, nak sembelih lembu puasa gerung. Ini sembelih anak, gerung pun tidak, tapi kita panggil emosi kita. Boleh kita tak jadi nak sembelih anak. Nak kata anak pun gerung, siang ke anak. Ini sembelih. Nabi Ibrahim bawa anak dia daripada Mekah, tepi Zamzam, lagu Zamzam, dan dia pergi ke jauh minum. Bimbang takut, bini di rumah tanya, abang nak ke mana bawa anak? Bawa dengan pisah, bawa dengan tali, ni ke mana? Ini benda-benda gitu. Duduk sekejap di rumah kita ke tengah malam, belum subuh kau ingat bagaimana pengorbanan yang dibuat oleh seorang nama Ibrahim dan diabadikan oleh Allah dalam Islam ni supaya buat kita tahu gerban. Bila kita gerban lah ni, kambing beri ke lembu kubah ke, tak saya kira nak makan daging. Muju tu yang beri pada kita makan daging gerban. Kalau dia kata tak boleh makan ni, kena beri kat orang, tak apa. Jadi para hadirin semua, Ibrahim diakui oleh Allah imam. Inni ja'aluka lin-nas imama. Aku latihmu jadi tu imam, hai Ibrahim. Bukan tu imam sembahyang, lin-nas. Ini ja'aluka lin-nas imama. Aku latihmu jadi tu imam manusia. Manusia mana sekalipun, mu ni tu imam dia. Orang Melayu, tu imam dia Ibrahim AS. Orang Arab, Ibrahim, tu imam dia Ibrahim AS. Orang Afrika, tu imam dia Ibrahim AS. Orang putih panggil Abraham, kita panggil Ibrahim. Imam jadi ikutan. Dalam ramai-ramai orang ni, kita nak tiru siapa? Bangun pagi celak mata tengok jenis ni. Umur di kampung kita, negeri kita ni baru macam-macam jenis orang. Kita bangun pagi celak mata nak tiru orang tu kau. Tengok radio, buka radio, dengar orang dipanggil ekonomi apa namanya, pemimpin kau, buka TV, dengar orang ni jadi pemimpin. Nak tiru siapa? Hak tentunya mu jangan lari daripada Ibrahim. Mungkin tiru Ibrahim AS, pengorbanan. Dia tu iman ada dua lah Quran. Perang pun sebut tu iman juga. Wa ja'alnahum a'immah yad'una ila-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Tu perang pun tu iman juga. Aku latih perang ni jadi tu iman orang. Tapi tu iman ni bawa orang ke neraka. Ibrahim bawa orang ke syurga. Jadi kita bila berdepan dengan pemimpin,
Kita ingat depan aku ni ada syurga dan neraka. Baik tu iman ni nya pemimpin tu iman ni tak macam iman masjid kau. Di rumah kita jadi tu imam. Dalam kampung kita Tok Muli jadi tu imam. Dalam negeri MB jadi imam. IDO jadi imam. Semua ni pemimpin ini bawa aku ke syurga atau bawa aku ke neraka. Jangan lari pada Ibrahim AS. Nak tunggu siapa tu, tapi jangan lari pada Ibrahim AS yang bawa manusia ke syurga, tidak bawa ke neraka sebagaimana Firaun. Ini 2-3 perkara perlu kita fikir. Mudah-mudahan tidak keliru kita. Tidak keliru, tidak sama kita. Hidup kita nak menega gila. Tapi lepas tu kita ujungnya ke syurga. Nak jadi pemimpin, nak jadi DO gila. Tapi ujungnya bawa ke manusia ke syurga. Nak jadi raja, nak jadi wakil rakyat, nak jadi MB, nak jadi Perdana Menteri, jadi gila tak ada apa. Tapi biasa tu aku ni bawa rakyat aku, bawa murid aku, bawa kampung aku, bawa anak sekolah pelajar aku ke syurga. Ini perhatian semua 3 perkara perlu tapi kita bersama dengan Allah sampai. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا داء إلا دويته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا غلبته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظنا في حفظك واكلأنا في كلائك. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا تكون محمد فارس بنتك إسماعيل سلطان كلتنا الخامس يكلمه. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك ماض في حكمك عدل فيه قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك يا الله يا القرآن العظيم ربي أقل به ونور بصره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه ورد لك عند أعدائه. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.